Sorry. Cikgu lupa dah record. Okey. Duk seronok layan. Itulah seronok layan mengajar. Okey, situasi kedua. Baik, situasi yang kedua, seandainya pelancong USA itu dia pergi ke katakanlah kita katakan pergi ke Moskow. Moskow, Rusia. Dan dia menggunakan MAS ataupun dia guna AirAsia. Baik. Adakah ini ekspor barang tak nampak? Ya, ini juga ekspor barang tak nampak. Barang tak nampak. Why? Because yang paling penting adalah yang ini. Yang paling penting adalah yang ini. Ini paling penting. Dia guna pengangkutan apa? Kalau dia guna pengangkutan kita, dia pergi mana sekalipun, itu tetap ekspor barang tak nampak. Itu situasi yang kedua. Katakanlah situasi yang ketiga. Situasi ketiga, seandainya pelancong USA itu dia terbang ataupun fly pergi ke Vietnam. Vietnam. Dia pergi ke Vietnam tapi dari Malaysia. So katakan ianya dari Malaysia. Dia datang ke sini daripada Vietnam, dari Malaysia. So pelancong pergi ke Vietnam tapi dia dekat Malaysia. Dia pergi ke Vietnam tapi dia menggunakan pengangkutan apa? Dia katakan pengangkutan AirAsia juga. AirAsia. Jadi ini juga still ekspor. Ekspor barang tak nampak. Ekspor barang tak nampak. Sebab yang paling penting bukan pelancong dia pergi mana, tak. Yang paling penting dia guna apa? Dia guna apa? Tapi kalau situasi keempat, banyak situasi Baik, situasi keempat, katakanlah macam kita pelancong pelancong Malaysia. Pelancong Malaysia kita menggunakan Garuda. Pelancong Malaysia gunakan Garuda. Garuda ni Indonesia. So ini bukan ekspor. Bukan ekspor barang tak nampak. Yes. So nampak tak? Dia sebenarnya ini tak penting. Ini tak penting. Ini tak penting sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah dia punya pengangkutan. Dia guna pengangkutan apa? Dari mana? Itu paling penting. So yang ini yang paling penting. So nampak tak? Afiq nampak tak Afiq? Syimir nampak tak Syimir? Nampak tak? Syimir boleh nampak Syimir? Yes. So inilah perbezaan antara ekspor barang tak nampak dan juga bukan ekspor barang tak nampak. Ingat barang tak nampak tu perkhidmatan. Perkhidmatan. Sebab kalau katakan kita naik AirAsia ke, pelancong tu naik AirAsia ke, naik MAS ke, dia bukan beli kapal terbang tu. Kan? Dia cuma menggunakan perkhidmatan. Sebab itu, ia dikatakan sebagai ekspor barang tak nampak. So ini adalah antara situasi supaya kamu jelas. Kemana pun saja pergi pelancong itu, dia tak penting. Yang penting pengangkutan yang digunakan. Alright. Baik. So itu yang dikatakan sebagai perkhidmatan pelancongan, iaitu ekspor barang tak nampak. Begitu juga perkhidmatan pengangkutan. Perkhidmatan pengangkutan seperti bayaran tambang, tambang yang diterima oleh perkapalan ke, tambang penumpang ke, bayaran kemudahan lapangan terbang ke, dan bayaran parkir pesawat ke, itu semua dikatakan sebagai ekspor barang tak nampak. Begitu juga perkhidmatan telekomunikasi, komputer, maklumat, seperti radio dan televisyen, pengisian komputer,
Perkhidmatan maklumat seperti berita apa semua, itu semua dikatakan ekspor barang tak nampak. Perkhidmatan pembinaan, termasuk pembinaan bangunan, pemasangan jentera, itu semua adalah dikatakan sebagai ekspor barang tak nampak. Walaupun kalau kita tengok di sini, dilaksanakan oleh rakyat Malaysia atau firma Malaysia walaupun digunakan di luar negara. Nampak tak? Di luar negara. Contohnya, katakanlah syarikat daripada Indonesia. Indonesia memanggil syarikat Gamuda daripada Malaysia, Gamuda, untuk membina bangunan-bangunan di sana. Untuk membina bangunan. Jadi bila membina bangunan, dia akan guna pakai engineer, arkitek daripada Malaysia, daripada Gamuda. Jadi itu adalah apa? Itu adalah perkhidmatan pembinaan dan itu dikatakan sebagai ekspor barang tak nampak. Ekspor barang tak nampak. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan perkhidmatan kita. Perkhidmatan pembinaan. Ya. So, begitu juga perkhidmatan insurans. Dan juga pencen. Seperti insurans Kurnia Insurans ke, Etika Insurans ke, yang digunakan oleh rakyat asing dan firma asing, ya. Ini semua dikatakan sebagai ekspor barang tak nampak. Begitu juga perkhidmatan keuangan, seperti perkhidmatan simpanan ataupun pinjaman di bank-bank yang sedia ada. Bayaran pengurusan aset, bayaran perkhidmatan operasi dan pengawal seliaan. So itu juga dikatakan ekspor barang tak nampak. Banyak lagi. Perkhidmatan perkilangan, perkhidmatan perkilangan, bayaran penggunaan harta intelek dan perkhidmatan peribadi, budaya dan rekreasi seperti audio visual, bayaran kepada pelakon, pengarah, dan juga perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan kesihatan, hiburan yang disediakan oleh rakyat Malaysia kepada rakyat asing. Sama ada di dalam negara atau di luar negara. Senang cerita macam inilah. Senang cerita, ekspor barang tak nampak ini adalah segala perkhidmatan yang disediakan oleh orang Malaysia kepada rakyat asing. Ya, dapat. Kerajaan dapat duit ke dari ekspor barang tak nampak ni? Dapat. Iaitu daripada mana tahu? Daripada cukai. Setiap company yang menyediakan perkhidmatan pelancongan, perkhidmatan semua ni akan dikenakan cukai. Jadi bila dikenakan cukai, bermakna kerajaan dapat duit. Jadi, bayangkanlah macam ni. Ekspor barang tak nampak, senanglah. Senang cerita macam ni. Dia ada dua situasi yang penting. Situasi yang pertama, pelancong datang ke Malaysia. Katakan cikgu daripada Amerika. Yes, welcome to Malaysia. So orang semua sambut, welcome to Malaysia. So cikgu kata, thank you. So cikgu first time datang ke Malaysia, let's say cikgu adalah orang Amerika, datang ke Malaysia, daripada Los Angeles, naik flight MAS. Bila naik flight MAS datang ke Malaysia, bermakna itu perkhidmatan pengangkutan. Itu ekspor barang tak nampak Malaysia. So cikgu dah kena bayar lah. Tambang untuk ekspor barang tak nampak Malaysia. Bila turun saja kan, it's okay Aisyah. Bila turun saja dekat KLIA, cikgu pun terus cari. Haus lah. Cikgu pun terus pergi cari vending machine. Masukkan duit. Mula-mula, tak. Mula-mula sebelum masuk vending machine, dah tentu cikgu tukar duit. Pergi ke money changer. Tukar duit dolar kepada duit Malaysia. So di situ juga bila cikgu tukar sahaja, bermakna itu dah ekspor barang tak nampak, iaitu perkhidmatan money changer. Ekspor barang tak nampak. Kewangan kan? Tukar. Kemudian cikgu terus pergi ke vending machine. Kemudian membeli air.
ketekang. Okey, air dekat vending machine tu. Cikgu pun ambil minum. Itu juga okey, ekspor barang tak nampak, iaitu penyediaan perkhidmatan minuman kepada pelancong asing. Betul tak? Minum. Kemudian cikgu pun pergi ke mana? Pergi cikgu cari telefon dulu sebab nanti senang nak bergerak. Okey, kat dalam Malaysia ni kena cari telefon dulu. Pergi ke kedai telefon. Okey, beli telefon bimbit beserta SIM card. Bermakna cikgu telah menggunakan perkhidmatan telekomunikasi Malaysia. Maksudnya itu adalah ekspor barang tak nampak, iaitu telekomunikasi. Dah install dah semua, masuk dalam tu, kemudian cikgu keluar. Cari Grab. Mana pula? Okey, cikgu cari Grab. Oh, order Grab. Itu juga ekspor barang tak nampak. Nampak tak? Cikgu sebagai pelancong. Kemudian cikgu terus pergi ke nak sewa rumah. Sebab cikgu sebenarnya datang daripada USA ni, daripada Los Angeles ni, kerana ada kerja. Ada kerja di Malaysia. Jadi cikgu pun akan cari rumah. Okey, so rumah tu okey, ada satu rumah okey, diberikan sewa sebanyak RM1,000 sebulan. So cikgu bayar. Bermakna itu perkhidmatan kediaman. Itu juga dikatakan ekspor barang tak nampak. Okey, dah dapat rumah, turun bawah. Okey, dah letak barang semua, nak makan lah, pergi turun bawah, pergi restoran, pergi kedai mamak. Okey, order makanan. Itu dah kira ekspor barang tak nampak. Nampak tak? Ekspor barang tak nampak ni, dia tak semestinya ekspor keluar negara tau. Tetapi ekspor diberikan kepada kepada orang bukan Malaysia. Itu je. Bermakna kalau kamu beri perkhidmatan kepada orang bukan Malaysia, itu dikira ekspor barang tak nampak. Tak semestinya orang tu kat luar. Tak. Tak semestinya orang tu kat luar. Orang tu kat dalam Malaysia pun itu dianggap sebagai ekspor barang tak nampak. Asalkan orang tu bukan warga negara Malaysia. Betul, Afiq? Boleh faham? Boleh faham Ya, so itulah sebenarnya ekspor barang tak nampak. Satu lagi situasi, kalau betul-betul company Malaysia ni dia pergi keluar negara. Itu memang betul nampak lah kan. Contohnya macam Astro. Kamu tahu kan Astro daripada Malaysia, betul? Betul, Astro daripada Malaysia. So Astro, ada tak dia punya channel tu sampai ke Indonesia? Sampai tak ke Indonesia? Orang Indonesia guna Astro tak? Ada, memang ada. Orang Indonesia ada. Singapura ada. Orang Brunei pun ada. Bermakna di sini, Astro telah mengeksport perkhidmatan media, perkhidmatan hiburan kepada negara-negara luar. Itu memanglah dia punya produk tu, iaitu channel-channel TV semua sampai ke Indonesia, sampai ke Singapura, sampai ke Brunei. Itu adalah ekspor barang tak nampak. Perkhidmatan televisyen. Okey, boleh faham? Itu yang cikgu nak jelaskan sebab ramai pelajar sebenarnya keliru tentang antara ekspor barang nampak dan barang tak nampak ni. Macam mana rupa sebenarnya. So inilah sebenarnya. Dua situasi, sama ada kita memberikan perkhidmatan kepada orang bukan warga negara. Satu lagi situasi iaitu jika kita menghantar perkhidmatan kita ke luar negara. So itu ekspor barang tak nampak. Kalau ekspor barang nampak, memang nampaklah. Seperti kita hantar barang pertanian ke luar negara, kita hantar perlombongan ke luar negara, kita hantar barang-barang elektrik kita ke luar negara. Itu memang ekspor barang nampak. Yang ekspor barang tak nampak ni kadang-kadang pelajar macam tak nampak benda sebenarnya ni. Baik. Baik. So itu cerita ekspor. Kita sekarang cerita import pula. Import barang nampak merujuk kepada dia berlawanan lah daripada ekspor, iaitu import barang nampak ialah merujuk kepada barang nyata ataupun barang fizikal yang dibeli oleh rakyat Malaysia daripada luar negara. Bukan semestinya barang itu daripada luar negara. Kadang-kadang barang itu dalam negara tapi made in luar negara, made from luar negara. So itu juga import barang nampak. Okey, kita tengok
Dan antara barang nampak yang banyak dibeli oleh rakyat Malaysia adalah seperti barang pengantara, iaitu barang ini diimport, kemudian diproses semula menjadi barang siap. Contohnya makanan dan minuman, bahan api, okey. Kemudian pelincir serta alat ganti dan kelengkapan pengangkutan. Contohnya macam ni Okey, contoh makanan dan minuman. Okey, kamu perasan tak sebenarnya kalau kita tengok masakan-masakan tu semua kan, kita tengok rakyat Malaysia masak, oh ini semua barang tempatan. Tapi kamu percaya tak bahawa sebenarnya bawang merah, bawang merah, bawang putih bukan datang daripada Malaysia. Bawang merah, bawang putih datang daripada mana? Bawang merah, bawang putih. Bawang merah kebanyakannya datang daripada 2 negara. Iya, bawang merah datang daripada India, satu. Satu lagi datang daripada China. Bawang merah, bawang putih tu datang daripada 2 negara ni, India atau China. Tu, cili kering. Cili kering kebanyakannya datang daripada India. Itu daripada sudut makanan. Itu dipanggil barang pengantara. Barang pengantara. Iaitu kita ambil bahan-bahan itu, bawang, cili apa semua, sampai di Malaysia, orang Malaysia di restoran itu, dia blend, dia gaulkan, dia masak jadi makanan. So, barang pengantara ni adalah termasuk makanan dan minuman lah. Ya. Okay, itulah dia. So, barang ini kadang-kadang diimport dan diproses semula menjadi barang siap. Kita beli barang tu, kita beli bawang merah, bawang putih semua yang diimport, kemudian kita proses semula menjadi barang siap, iaitu menjadi makanan. Nampak tak? Begitu juga bahan api, pelincir, alat ganti dan kelengkapan pengangkutan. Yes, spare part kereta, semua kita import. Yes, itu barang nampak. Kemudian barang modal iaitu pelaburan, iaitu barang yang diimport dari luar negara untuk membantu proses pengeluaran. Okey, untuk membantu proses pengeluaran. Contohnya apa? Mesin, jentera, untuk perkilangan peralatan dan juga kelengkapan untuk kilang. Itu adalah import barang nampak yang kita bawa masuk. Okey. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, barang pengguna. Barang pengguna ni barangan diimport untuk kegunaan pengguna akhir. Contohnya perabot. Sebab tu kadang-kadang ada orang beli perabot, perabot made in Thailand, made in Indonesia. So perabot daripada Indonesia. Kenderaan tak payah cerita lah. Okay. Segala brand jenama-jenama luar tu, itu import barang nampak. Kita beli kereta Honda, Toyota, BMW, itu kita sedang mengimport barang nampak. Makanan dan minuman pun ada, serta juga pakaian. So itu adalah barang pengguna. Itu import barang nampak. Okey. Baik, dah jelas tentang 3 perkara ni iaitu ekspor barang nampak, yang kita hantar keluar, ekspor barang tak nampak, perkhidmatan yang kita sediakan oleh rakyat tempatan kepada rakyat negara luar. Kemudian import barang nampak, kita bawa masuk barang-barang yang kita nak, yang dibeli oleh rakyat Malaysia daripada luar negara. Dan satu lagi, import barang tak nampak. Import barang tak nampak maknanya import perkhidmatan, iaitu perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakyat asing, offer oleh rakyat asing kepada rakyat Malaysia. Contohnya perkhidmatan pelancongan, pengangkutan, sama sebenarnya. Sama seperti ekspor barang tak nampak. Cuma situasi yang berbeza. Situasi macam mana? Seandainya kita pula rakyat Malaysia, kita pergi luar negara. Seandainya kita rakyat Malaysia, kita pergi luar negara. Contoh macam cikgu bawa Yasmin pergi ke London. Contohlah. Jadi,
Pergi ke sana, okey, kemudian kita menggunakan flight, katakan kita gunakan flight Emirates. Kita guna Emirates, itu dah perkhidmatan pelancongan. Jom. Okey. Okey. Pasport kan hidup So kemudian kalau kita pergi ke sana, okey, kita guna Emirates. Okey, Emirates memang daripada luar negara. So kita itu dikatakan kita menggunakan perkhidmatan mereka. So itu import barang tak nampak. Sampai sana kita orang pun tukar duit money changer. Okey, kita guna perkhidmatan keuangan daripada sana. So itu import barang tak nampak. Kemudian kita pun kita pun pergi ke Harrods pergi shopping perfume lah, shopping apa semua kan. Itu juga adalah perkhidmatan. Kita sedang import barang tak nampak. Kita naik bas double decker tu kan. Pergi ke sana, pergi ke sini kat London, pergi ke sana, pergi ke sini. Itu juga adalah perkhidmatan pengangkutan. Itu juga adalah import barang tak nampak. So, kesimpulannya, kalau kita yang pergi ke luar negara, kan, kita akan mengguna banyak perkhidmatan di sana. Itu dipanggil kita sedang import barang tak nampak. Boleh faham? Boleh faham Syamil boleh Syamil? Afiq? Yang lain-lain boleh faham? Okey so itu perbezaan antara ekspor barang tak nampak dengan import barang tak nampak. Okey. Baik. So itu kamu kena jelas. Okey, sebab soalan ada tanya tentang dia bagi situasi macam cikgu cakap tadi, dia bagi situasi, okey, dia kata apa? Okey, apakah transaksi ataupun apakah jenis perdagangan yang sedang dilakukan dalam petikan di atas. So memang ada. Sebab tu kamu kena faham, okey ini apa? Ini import barang tak nampak. Okey ini apa? Ini ekspor barang tak nampak. Kamu kena jelas perkara itu Alright. So okey, laju je habis. Okey. Baik, setelah kita telah lihat komposisi dagangan itu, dagangan terbagi kepada dua, import dan ekspor. So ada import barang nampak, barang tak nampak, ada ekspor barang nampak dan ekspor barang tak nampak. Baik. So, setiap kali berlaku perdagangan akan ada pembayaran. Ya, tak kiralah import ke ekspor kena ada pembayaran. Jadi, ada berlaku imbangan pembayaran di mana imbangan pembayaran ialah satu rekod sistematik. Ya, satu rekod yang ada sistematik tentang jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran kewangan sesebuah negara, okey, negara dengan negara lain dalam tempoh 1 tahun. Itu imbangan pembayaran. Maknanya senang cerita, okey, imbangan pembayaran ni maknanya adalah record transaction. Okey, terima dan pembayaran untuk daripada satu negara ke negara lain dalam tempoh 1 tahun. So dia ada record dia dalam tempoh 1 tahun, itu dipanggil imbangan pembayaran. So sebagai contoh macam ni. Okey. Akaun imbangan pembayaran melibatkan rekod debit dan kredit. Ni siapa yang ambil akaun ni dia tahulah. Okey, debit dan juga kredit. Okey. Baik. Debit sebagai contoh pembayaran keuangan. Okey, debit adalah pembayaran keuangan, duit keluar. Rakyat Malaysia membelanjakan 4,000, contohnya RM4,000 semasa bercuti di Korea. So bermakna duit kita keluar. Okay, duit kita keluar, so itu adalah debit. Debit pembayaran keuangan. Kalau kredit, iaitu penerimaan keuangan. Penerimaan keuangan, contohnya syarikat penerbangan Malaysia menerima bayaran tambang daripada syarikat China. So bila menerima, syarikat Malaysia menerima bayaran daripada syarikat China, bermakna itu adalah penerimaan kewangan dan itu adalah kredit. So senang cerita, debit keluar, kredit masuk. Okey, kesimpulannya, debit duit keluar, kredit duit masuk. Okey. So kita lihat daripada sini, imbangan pembayaran, okey, dia akan ada rekod ada rekod imbangan pembayaran itu. Okey, rekod pembayaran ni
terbagi kepada 3 juga, iaitu akaun modal. Okey, ada bergantung kepada jenis akaun modal, kemudian akaun semasa dan juga akaun keuangan. Maknanya modal, semasa dan juga keuangan. So kalau kita lihat di sini, baik, antara komponen utama dan butiran dia, kalau kita lihat akaun modal ini, okey, merekod apa yang direkodkan akaun modal, iaitu merekod perubahan bersih. Ya, dalam maknanya perubahan bersih ni maknanya apa tu? Maknanya kita kata sebagai ekspor tolak import. Macam tu. Berapa dia punya net dia. Okey, dalam pemilikan aset. Contohnya, okey, akaun modal ni iaitu berkaitan dengan perolehan ataupun pelupusan aset, bukan keuangan, dan juga pindahan modal. Selalu berlaku pindahan modal lah. Okey, pindahan modal. Contohnya, okey, contohnya kita katakan begini. Okey, contoh ringkas lah, kita cikgu buat contoh ringkas. Katakanlah syarikat Kia. Okey, syarikat Kia, okey, dia bawa masuk modal dia sebanyak 50 juta. Okey, 50 juta ringgit Malaysia. Dia bawa duit dia daripada Korea dan dia buka kilang di sini, 50 juta. Dia buka kilang, dia set up kilang Kia. Kilang Kia untuk pasang kereta Kia lah. Baik, kemudian okey, itu dikatakan pindahan modal. Kemudian ada juga rakyat Malaysia, okey, syarikat Malaysia, okey, yang telah membawa duit, dia bawa modal dia sebanyak katakan 30 juta, dia buka syarikat di mana? Di India contohnya, di India. So 30 juta di India. Jadi kedua-dua ini, transaksi ini, okey, duit masuk daripada Korea dan duit keluar ke India akan dimasukkan dalam akaun modal. Dan bagaimana dia akan buat kat situ, iaitu dia akan tolakkanlah untuk mendapatkan perubahan bersih tu. So 50 juta tolak dengan 30 juta. So dapatlah 20 juta bersih. Dalam akaun modal. Boleh faham tentang transaksi tu je dalam akaun modal. Dia berkaitan dengan modal saja. Modal daripada company dan company sebagainya. Itu kita kata sebagai akaun modal. Alright. Akaun semasa, okay, merekodkan nilai ekspor. Ini penting. Akaun semasa adalah akan merekodkan nilai ekspor. Okay Nash, nilai ekspor dan nilai import barang dan perkhidmatan serta pendapatan, iaitu dia akan rekodkan nilai import ekspor nilai ekspor dan nilai import untuk akaun barangan, untuk akaun perkhidmatan, untuk akaun pendapatan primer dan akaun pendapatan sekunder. Nanti kita akan tengok yang itu. Maknanya, okey, kalau katakan akaun semasa ni contohnya akaun untuk rekod untuk transaksi seperti kita jual barang ke luar negara, kita beli barang daripada luar negara, kita ekspor perkhidmatan ke luar negara, contohnya macam MAS, ekspor perkhidmatan penerbangan kan, MAS, AirAsia, kemudian ekspor barang-barang tak nampak seperti yang dilakukan oleh Astro kepada Indonesia apa semua kan. So kan ada menerima bayaran kan. So duit itu akan masuk dalam akaun perkhidmatan. Kemudian kita juga ada import barang tak nampak. Kita ada guna Garuda Air, kita ada guna Emirates untuk penerbangan ke luar negara. Okey, rakyat Malaysia yang guna kan. Kemudian kita juga ada membeli barang-barang daripada luar negara. So itu juga dimasukkan dalam akaun semasa ini. So bermakna transaksi akaun semasa adalah transaksi yang sedang berlaku, current situation yang sedang berlaku. Kalau akaun modal, untuk pindahan modal. Dan untuk akaun keuangan adalah merekod aliran masuk dan aliran modal keluar bagi sesebuah negara. Seperti pelaburan langsung, investment, pelaburan portfolio, iaitu pelaburan ada orang yang membeli saham-saham di syarikat negara kita.
ataupun orang Malaysia beli saham daripada syarikat luar, itu dah akan masuk dalam akaun keuangan. Okey, derivatif keuangan iaitu turun naik keuangan. Nanti kita akan lihat, dan pelaburan lain. Jadi inilah dia kita katakan sebagai komponen utama dalam imbangan pembayaran. Dan satu yang cikgu yakin tentang kemuskilan kamu, okey, kemuskilan mesti kamu akan muskil. Cikgu. Ya, betul Afiq. Kamu akan tertanya-tanya. Cikgu yakin seperti mana cikgu dulu tertanya-tanya. Macam mana kerajaan kita boleh tahu semua ni Maknanya boleh tahu every single transaction dan dia punya jenis-jenis dia. Macam mana kerajaan kita boleh detect itu yang kita tak faham. Betul? Macam mana our government boleh detect itu akaun modal, boleh detect itu akaun semasa, boleh detect itu akaun keuangan, boleh buat apa? Balance sheet lagi. Balance sheet imbangan kertas imbangan duga, imbangan pembayaran dan sebagainya. Untuk semua transaksi dalam tempoh 1 tahun yang berlaku di seluruh kawasan di Malaysia. How come okey. Baik, jawapannya sebenarnya mudah je. Okey. Sebenarnya every transaction yang kamu buat sebenarnya ada record. Ada record. Dan record itu akan disimpan oleh siapa? Oleh para pekedai, para syarikat, semua kedai-kedai runcit, semua kedai-kedai pasar raya, almost every shops dan every single enterprise ataupun syarikat ke apa yang melakukan transaksi pastinya akan ada record. Dan record itu tak semestinya dalam bentuk dokumen. Sometimes record itu dalam transaction di bank-bank. Contoh senang cerita, kamu bayar yuran cikgu every month. So kita tahu bahawa kamu just mak kamu atau bapa kamu hanya send receipt saja. Kamu tahu tak, every single transaction itu bank boleh detect dan bank boleh tunjuk kepada cikgu, this is your account statement. Daripada siapa? Bank boleh detect. Oh, ini daripada Mak Afiq. Ini daripada Mak Yasmin. Ini daripada Puan Lin. Puan Lin iaitu Mak Syimir. Semua ada. Dan Puan Lin pula punya akaun, bapak kamu punya akaun dan mak kamu punya akaun pun bank-bank tu tahu daripada mana datang duitnya. Kemudian ke mana duit tu pergi. Every single transaction bank ada simpan record. Yes. Dan daripada situ dia akan tiap-tiap tahun report pula kepada bank negara. Bank negara akan check pula. So sebab itu sebenarnya every single transaction yang kita buat sebenarnya our government boleh detect boleh tahu. Bukan dia dah tahu tapi dia boleh tahu sebab ada record. Inilah sebenarnya berkaitan dengan akaun modal, akaun semasa dan akaun keuangan. Dan bagaimana cara mereka tahu? Melalui transaction yang berlaku. Right. So itu imbangan pembayaran. Berkaitan dengan 3 komponen utama iaitu akaun modal, akaun semasa dan akaun keuangan. So kita lihat di sini berkaitan dengan akaun semasa dalam imbangan pembayaran. Paling penting akaun semasa. Why? Sebab akaun semasa lah yang akan rekodkan, dia akan rekodkan nilai sekejap Bang. Hello, Assalamualaikum. Salam, Bang. Call balik 6.30. Okay, baik. Alright. So kita lihat di sini akaun semasa merekodkan nilai ekspor dan import barang
serta perkhidmatan dan juga pendapatan. So ada 3 kalau kita lihat di sini untuk rekodkan import dan ekspor, barang dan perkhidmatan, juga pendapatan, income individu ataupun syarikat. Dan terdiri daripada 4 butiran utama di sini, iaitu dalam akaun semasa dia pecah lagi kepada 4. Iaitu ada akaun barangan, kemudian juga ada akaun perkhidmatan, kemudian ada akaun pendapatan primer dan akaun pendapatan sekunder. Kita tengok satu-satu. Akaun barangan dulu. Akaun barangan kita tahu merekodkan jumlah nilai ekspor. Okey, jumlah nilai ekspor barang nampak dengan jumlah nilai import barang nampak. Bermakna imbangan dagangan ialah nilai ekspor barang nampak tolakkan dengan nilai import. You see? Dapatlah imbangan dagangan. Okay. So nilai ekspor tolak nilai import. Tapi kedua-duanya untuk, kalau akaun barangan bermakna dia untuk barang nampak. Okay. Kalau akaun barangan dia mesti barang nampak. Contohnya terdapat 3 jenis imbangan dagangan, iaitu sama ada imbangan dagangan tu sama ada dia lebihan atau dia seimbang ataupun dia kurangan. Jadi bila imbangan dagangan ini, bila yang ini tolakkan dengan yang ini, maknanya nilai ekspor tolak nilai import. Okey. Kalau berlaku lebihan, maka nilai ekspor melebihi. Nampak tak? Lebih banyak daripada nilai import. Okey, maknanya kita ekspor barang nampak, kita ekspor barang-barang kita lagi banyak daripada kita import, so itu lebihan, itu bagus. Kalau seimbang, maknanya dia nilai ekspor barang nampak adalah sama dengan nilai import barang nampak. Nilai ekspor sama dengan nilai import. Kalau kurangan, iaitu nilai ekspor kurang daripada nilai import. Okay, so itulah 3 jenis imbangan dagangan. So imbangan dagangan untuk akaun barangan, nilai ekspor barang nampak tolak dengan nilai import barang nampak. Jelas kat sini? Ada apa-apa soalan sebelum cikgu proceed pada akaun perkhidmatan? Ada soalan nak tanya? Okey. Baik. So kita teruskan lagi. Akaun perkhidmatan. Tadi barang nampak. Yang ini barang tak nampak. Tapi dia tak adalah tulis akaun barangan, akaun apa tadi, akaun barangan, ini akaun perkhidmatan kan. Dia tak adalah mention akaun barang tak nampak. Dia mention akaun perkhidmatan, iaitu untuk rekodkan ekspor dan import barang tak nampak. Okey, barang tak nampak. Tapi ianya dalam negara. Okey, dalam negara. Yang berlaku dalam negara lah. So imbangan perkhidmatan iaitu jumlah nilai ekspor sama juga. Nilai ekspor tolakkan dengan nilai import. Itu dikatakan imbangan perkhidmatan. Sama je macam imbangan barangan tadi. Kalau imbangan dagangan tadi, imbangan dagangan barangan ini, nilai ekspor tolak nilai import, sama juga dengan akaun perkhidmatan. Okey, imbangan perkhidmatan, nilai ekspor tolak nilai import. So antara beberapa butiran penting yang direkodkan dalam akaun perkhidmatan. Akaun perkhidmatan dia ada rekodkan tentang apa? Jenis-jenis penerimaan dan pembayaran, iaitu jenis dia adakah dalam kategori perjalanan dan pengangkutan, atau dalam kategori perkhidmatan keuangan, atau kategori perkhidmatan telekomunikasi, komputer dan informasi, atau adakah kategori pembinaan ataupun kategori perkhidmatan insurans dan juga pencen. So dia bergantung kepada jenis perkhidmatan. Jadi kena jelas butiran akaun perkhidmatan ini. Semua berkaitan dengan perkhidmatan. Baik. Itu berkaitan dengan butiran akaun perkhidmatan. So kita dah lihat 2 akaun. Pencen perkhidmatan. Ya. Yeah. Pencen adalah perkhidmatan.
Okey, iaitu pencen adalah yang diberikan, tak faham Okey. Penerimaan dan pembayaran daripada aktiviti seperti ini iaitu tentang pencen. Pencen ni kita tahu adalah diterima oleh kaki tangan kerajaan, betul? Pencen ini diterima oleh kaki tangan kerajaan. Jadi, kita tahu bahawa pencen ini memang dia punya butiran tentang apa? Tentang pembayaran je lah. Pembayaran saja. Tapi kadang-kadang kamu kena faham kadang-kadang ada orang yang bekerja di luar negara lama. Tapi dia rakyat Malaysia. Dia bekerja di luar negara lama. Kemudian dia mendapat pencen juga tapi bukan daripada kerajaan. Mungkin daripada syarikat-syarikat. Daripada syarikat-syarikat luar, syarikat-syarikat besar. Contohnya orang tu dah bekerja dengan syarikat daripada Amerika lama. Kemudian bila dia tamat perkhidmatan tu, dia dapat menerima bayaran bulanan. Selagi dia hidup, dia dapat bayaran bulanan daripada syarikat itu. Tapi dia balik ke Malaysia lah. Sebab dia orang Malaysia. Jadi, itu juga dikatakan sebagai penerimaan. Dan itu juga dikatakan sebagai, iaitu kita kata sebagai apa? Iaitu nilai apa? Nilai kita kata sebagai ekspor barang tak nampak. Iaitu pencen. Dia terima juga pencen walaupun dia dah balik Malaysia. Bila orang tanya, kau dapat pencen daripada mana? Oh, aku dapat pencen daripada syarikat tu. Dulu aku kerja lama kat sana. Jadi lepas bersara, dia bagi pencen. Tiap-tiap bulan dapat. So, itu juga akan masuk dalam akaun perkhidmatan. Sebab duit yang dia bayar daripada luar negara itu masuk ke dalam akaun Malaysia kan. So, itu adalah akaun perkhidmatan pencen dan juga insurans lah. Baik. Kemudian, ini berkaitan dengan akaun perkhidmatan. So, yang ketiga kita nak tengok tentang akaun pendapatan. Income. Akaun pendapatan, dia merekodkan penerimaan dan juga pembayaran pendapatan oleh sesebuah negara. Dan imbangan akaun pendapatan diterima dengan cara apa tahu? Iaitu jumlah penerimaan tolakkan dengan jumlah pembayaran. Okay. Sebagai contoh, kita lihat di sini. Okay, pendapatan ni ada dua sumber, iaitu pendapatan prima dan pendapatan sekunder. Tengok betul-betul pendapatan prima dan juga pendapatan sekunder. Pendapatan prima adalah seperti pampasan pekerja. Contohnya, upah, gaji dan juga faedah-faedah lain yang diperoleh oleh warga negara asing yang bekerja di Malaysia dan warga negara Malaysia yang bekerja di luar negara. Itu adalah pendapatan prima. Kalau warga negara Malaysia yang bekerja di Malaysia itu tak dimasukkan dalam ni sebab dia tak masuk dalam perdagangan. Ingat kalau imbangan dagangan dia mesti merekodkan satu situasi yang mana ada apa? Ada hubungan antara bangsa, antara negara dengan negara lain. Kalau dalam negara dia tak kira. Kalau dalam negara itu dipanggil, kalau dikira juga itu dipanggil KDNK, keluaran dalam negara kasar. KDNK, keluaran dalam negara kasar, KDNK. Tapi kalau berkaitan dengan transaksi di luar negara ke luar negara ke, dari luar negara ke, itu semua adalah akan dimasukkan dalam imbangan dagangan dan imbangan pembayaran. Yes. Sebab itu kalau kita lihat sumber pendapatan prima ini sama ada pendapatan yang diperoleh oleh warga negara Malaysia yang bekerja di luar negara ataupun warga negara asing yang bekerja di dalam Malaysia. Itu. Itu pendapatan prima. Satu lagi, pendapatan pelaburan. Sama ada untung ataupun dividen daripada pelaburan, investment yang dibayar kepada pelabur asing yang melabur di Malaysia, serta pendapatan yang diterima oleh warga negara Malaysia
yang melabur di luar negara pun sama juga pendapatan pelaburan. Contoh katakanlah syarikat kita ada TNB, apa, Syarikat Tenaga Nasional Berhad. Katakan rakyat England ataupun daripada rakyat England, dia membeli saham-saham TNB. Okey, kononnya dia beli saham TNB, katakanlah satu unit tu RM10. Dia beli 1,000 unit. 1,000 darab 10 bermakna lebih kurang dalam 10,000, RM10,000 lah. Kemudian katakanlah saham TNB tu naik kepada RM15. RM15 RM15. Jadi katakanlah orang ni jual. Dia ada 1,000 unit. Dia kata saya nak jual lah saham TNB ni. Sekarang dah RM15. So bila dia jual 1,000 unit itu, bermakna dia akan dapat RM15,000. Betul? So dia beli 10,000, dia jual 15,000, dia untung berapa? 5,000 kan? 5,000 itulah pendapatan yang diterima oleh pelabur asing sebab melabur di Malaysia. Jadi itu akan direkodkan dalam akaun pendapatan dan itu adalah sebagai pendapatan prima. Boleh faham? Satu lagi kes, okey. Satu lagi kes, macam ada seorang sahabat cikgu, dia beli saham Tesla. Kamu tahu Tesla yang pembuat kereta elektrik tu kan? Tesla tu, dia beli saham Tesla. Dia beli saham Tesla dekat $20,000. $20,000. Dia beli saham Tesla. Kemudian saham Tesla naik. Dia jual balik. Okay, dia dapat keuntungan sekali ganda. Dia dapat untung another $20,000. So, income itu masuk dalam akaun dia. Bila masuk dalam akaun dia, bermakna itu adalah pendapatan pelaburan yang diterima oleh warga negara Malaysia yang melabur di luar negara. Sebab Tesla tu kat luar negara kan? Tesla kat luar negara. So, itu adalah pendapatan prima. Aisyah boleh, Aisyah? Shimir? Afiq boleh? Yasmin, boleh faham okay. Iaitu ada dua pendapatan prima, boleh kot, pampasan pekerja dan juga pendapatan pelaburan. So ada dua je lah. Okay, pampasan pekerja sama ada keluar atau masuk, ataupun pendapatan pelaburan iaitu sama ada keluar ataupun masuk. Baik. Untuk pendapatan sekunder ialah pendapatan dalam bentuk yang akan direkodkan pendapatan ini dalam bentuk bayaran pindahan. Iaitu urus niaga yang tidak memerlukan balasan. Contohnya apa? Beasiswa, bantuan, kiriman wang dan juga derma. Kan? Sebagai contoh pendapatan sekunder ni macam mana? Katakanlah Aisyah dapat belajar ke London, dapat belajar medik di London. So bapa dia every month menghantar duit, kiriman wang untuk dia berbelanja di London. So itu adalah pendapatan bayaran pindahan sebab Aisyah tak buat kerja apa-apa. Aisyah dapat duit wang saku kan, dan melalui kiriman wang. So itu termasuk dalam kategori pendapatan sekunder. Pendapatan sekunder. Okey. Begitu juga kalau kamu dapat beasiswa. Ada juga rakyat Malaysia yang dapat beasiswa daripada luar negara. Dapat beasiswa daripada luar negara. Contohnya beasiswa daripada syarikat-syarikat seperti syarikat Microsoft. Ada juga dapat bantuan kiriman beasiswa. Beasiswa daripada syarikat seperti Tesla tak ada. Microsoft selalunya. So itu juga adalah pendapatan sekunder. So ini adalah pendapatan prima dan pendapatan sekunder yang mana kedua-dua ini akan dimasukkan dalam imbangan akaun pendapatan. Itu dia. Okay. Baik. So kita telah lihat tentang berkaitan dengan 3 akaun di sini iaitu akaun barangan, kemudian akaun perkhidmatan
dan juga akaun pendapatan, iaitu pendapatan prima dan pendapatan sekunder. Okey. Baik. Baik, mungkin kita akan lihat apa yang akan berlaku kalau ada defisit. Okey, untuk pengetahuan kamu, defisit itu bermaksud kurangan. Defisit itu maksudnya kurangan. Dan lebihan. Akaun semasa, cikgu. Okey, kita lihat di sini. Akaun semasa, dia akan merekod. Okey, akaun semasa rekodkan semua nilai penerimaan dan pembayaran negara dalam akaun barangan, akaun perkhidmatan dan juga pendapatan. Baik. Istilah ini kadang-kadang kamu confuse. Contohnya macam ni. Ramai yang akan kata bahawa, cikgu, akaun semasa merekodkan semua nilai penerimaan dan pembayaran negara. Jadi bila negara tu, mungkin kamu akan assume, kalau negara maknanya kerajaan lah kot yang akan menerima dan membayar, cikgu. Kan? Dalam akaun barangan, perkhidmatan dan pendapatan. Tak. Dia sebenarnya, kalau akaun pembayaran negara ni sebenarnya merujuk kepada ketiga-tiga unit ekonomi. Sama ada pembayaran itu dibuat oleh kerajaan ataupun juga dibuat oleh firma atau juga dibuat oleh individu ataupun isi rumah. Maknanya, kalau kerajaan Malaysia, firma atau syarikat Malaysia, isi rumah Malaysia, itu dikatakan pembayaran negara. Boleh faham? Kalau katakan kamu sendiri contohnya pergi import barang daripada London, contohnya kamu import minyak wangi daripada London, kamu bawa masuk, kamu bayar dekat mereka dalam 100 US dollar. Sebenarnya itu akan dimasukkan ke dalam akaun semasa dan itu dikira sebagai pembayaran negara. Walaupun sebenarnya kamu yang bayar. Tapi dia termasuk dalam akaun semasa untuk imbangan pembayaran negara. Sebab kategorinya, sebab apa? Sebab dilakukan oleh penduduk ataupun firma ataupun kerajaan dalam negara. Boleh faham konsep tu? Ya. Contoh kalau macam Yasmin pergi order baju daripada Harrods, kan? Baju yang memang rare, tak dapat, kan? Tak dapat kat mana-mana. So dia bayar duit. Okey, kemudian baju tu sampai. So itu semua akan dimasukkan ke dalam akaun ini dan juga dikatakan sebagai, dia akan direkodkan sebagai penerimaan dan pembayaran negara. Walaupun Yasmin yang bayar. Boleh faham? Konsep tu kena faham. Jangan gitu. Jangan fikir bila pembayaran negara, oh kerajaan yang bayar, bukan aku yang bayar. Tak. Maknanya direkodkan semua. Kerajaan yang bayar ke, firma yang bayar ke, isi rumah yang bayar, semua akan direkodkan dalam akaun semasa. Ya. So itu konsep dia. Jadi berdasarkan jumlah penerimaan dan juga jumlah pembayaran daripada ketiga-tiga akaun itu, maka akaun semasa akan dikategorikan ataupun boleh dibagi kepada dua jenis. Sama ada akan berlaku lebihan akaun semasa ataupun defisit akaun semasa. So bila dah kira tiga-tiga tadi, iaitu akaun barangan, akaun perkhidmatan dan akaun pendapatan. So dia bila dia kira kan, so dia akan total akan jadi akaun semasa. Adakah ianya kurangan? Adakah ianya ada kekurangan ataupun ada lebihan? So dia kata kalau lebihan ini jika jumlah penerimaan keuangan lebih besar. Maknanya jumlah terima lebih besar daripada jumlah pembayaran keuangan. Okay, itu lebih besar. Itu baru lebihan. Dan juga kalau defisit ialah jumlah pembayaran keuangan, okay, jumlah bayar lebih besar daripada jumlah terima. Okay, lebih besar daripada jumlah penerimaan keuangan dalam akaun semasa. Dia macam konsep berniaga lah. Okay, kalau kamu nak berniaga burger, kamu keluarkan modal RM100 hari tu, okay, hari inilah kamu kata nak berniaga, oh keluarkan modal RM100.
beli barang tu, beli daging, beli sayur pun semua kan. Kemudian kamu berniaga kan, kamu dapat RM110. Bermakna di sini kamu mengalami lebihan ke defisit? Lebihan ke defisit? Ya. Betul Afiq. Maknanya kamu dapat lebihan. Ataupun kita biasa panggil apa? Kita dapat untung. Untung RM10. Tapi kadang-kadang ada juga yang berniaga. Hari ni modal RM100. Kemudian bila kamu berniaga kan, malah dapat RM90. Okey, bermakna menerima RM90. Tapi keluar duit RM100. Bermakna itu adalah defisit. Atau dalam bahasa lain, dalam perniagaan dipanggil apa? Dipanggil apa? Rugi. Ya, betul Alfi. Itulah dikatakan sebagai rugi ataupun defisit. Ya, itu kita punya terms dia. Dan kalau ada yang bertanya kan, okey, kalau kita lihat di sini 2.3.5, apakah sebab? Apakah punca? Okey, punca berlaku lebihan dan defisit. Okey, dan apakah kesan dia ataupun implikasi akibat lebihan dan defisit akaun semasa ni? Baik. Kalau kita lihat lebihan akaun semasa berlaku apabila jumlah penerimaan kewangan tu kita terima lebih banyak ataupun melebihi jumlah pembayaran. So, apakah faktor-faktor yang menyebabkan lebihan akaun semasa adalah seperti ini. Kalau kita lihat yang pertama iaitu faktor lebihan faktor lebihan akaun semasa iaitu pertama perkhidmatan ataupun permintaan yang tinggi untuk ekspor. Maknanya permintaan untuk kita bawa hantar barang keluar kita tu permintaan dia tinggi. Kemudian permintaan yang rendah untuk import. Ya, maknanya ramai minta barang-barang negara kita. Contohnya negara luar banyak minta minyak kelapa sawit kita, banyak minta biji timah kita, banyak minta kita punya petroleum. Kan? So kita ekspor banyak. Tapi kita pula kita nak import tak banyak. Kita mungkin import barang-barang makanan. Kita import bawang sikit, bawang merah, bawang putih, buah-buahan, apple, orange. Kita import bawa masuk kan. Jadi yang kita hantar keluar lebih banyak daripada yang kita beli bawa masuk. Jadi itu menyebabkan lebihan akaun semasa. Inilah dia permintaan yang tinggi untuk ekspor, permintaan yang rendah untuk import. Kemudian satu lagi mungkin kerana peningkatan produktiviti, iaitu pengeluaran barang kita semakin banyak. Dan kita bila semakin banyak barang yang kita keluarkan, semakin banyaklah yang kita ekspor. Itu peningkatan produktiviti. Dan peningkatan penerimaan pendapatan primer dan sekunder. Kita baru tengok tadi kan, pendapatan primer yang diperolehi dan melalui gaji, upah. Mungkin pekerja-pekerja asing, pekerja-pekerja kita yang bekerja luar negara banyak dapat duit. Kemudian kita juga banyak menerima duit daripada biasiswa daripada negara lain, biasiswa kepada pelajar kita kan. Ataupun juga wang saku daripada luar ke negara kita. So itu kita kumpulkan. Itu dikata penerimaan pendapatan primer dan sekunder. So itu sebab berlaku lebihan akaun semasa. Jadi itu lebihan. Kalau defisit dia berlawanan. Defisit akaun semasa berlaku apabila jumlah pembayaran kewangan melebihi jumlah penerimaan kewangan. Jumlah bayar lagi banyak daripada jumlah terima. Jadi antara faktor-faktor yang menyebabkan defisit akaun semasa ini adalah yang pertama seperti permintaan yang rendah untuk ekspor. Maknanya permintaan yang rendah terhadap barang-barang kita untuk kita ekspor. Kemudian kita banyak pula permintaan untuk import. Kita beli barang kat luar banyak pula untuk bawa masuk. Itu faktor defisit. Dan tak balance.
Kemudian aktiviti, maknanya produktiviti kita okey semakin menurun. Okey, mungkin akibat daripada COVID-19 kan menyebabkan aktiviti produktiviti kilang kita tak dapat nak keluarkan barang banyak. So itu menyebabkan kita kurang ekspor. So itu defisit. Kemudian peningkatan pembayaran pula, pendapatan prima dan sekunder. Okey, company kita banyak pula bayar kepada bayar gaji kepada pekerja-pekerja asing di Malaysia. Okey, seperti bayar kepada pekerja-pekerja Bangladesh, Nepal. Okey, kita banyak bayar gaji kat diorang. Jadi itu peningkatan pembayaran pendapatan prima dan juga sekunder. Kemudian satu lagi faktor defisit iaitu kekurangan inovasi dan aktiviti R&D. Di mana kita kurang menghasilkan ciptaan-ciptaan baru. Bila kita kurang menghasilkan ciptaan-ciptaan baru, maka kita tidak dapat menerima permintaan-permintaan, tak dapat create permintaan-permintaan yang baru, permintaan-permintaan yang banyak, menyebabkan kita asyik import saja lebih, kita tak ekspor. Jadi itu menyebabkan faktor defisit. Jadi kekurangan inovasi. R&D penting. Untuk apa? Untuk menghasilkan keunikan. Contoh yang cikgu boleh bagi. Kamu biasa tak suka tak makan burger yang dekat tepi jalan tu, burger Ramly lah, burger macam-macam lah, burger otai lah, ada lagi semua. Kamu suka makan tak burger tu? Makan kan? Baik. Tetapi, okey, kamu akan pergi ke kedai-kedai burger, gerai burger yang memang dia ada special sikit. Iaitu mungkin kamu akan pergi satu kedai kerana apa? Dalam banyak-banyak kedai, okey, kedai-gerai burger, kamu pergi gerai burger yang satu ni kerana apa? Sos dia lebih, black pepper dia lebih. Kemudian dia punya daging tu memang dia potong dulu, kemudian dia terbalikkan, dia masak betul-betul. Dia letak pula black pepper kat daging dia. Kan? Kemudian sayur dia berlebih, daging dia tebal, roti dia tebal, harga dia murah. Betul tak? Kan? Betul tak? Jadi, orang akan pergi ke gerai-gerai begitu. Kenapa? Gerai itu menghasilkan keunikan. Kenapa dia unik? Kerana dia dah buat research. Dia dah buat research kat tempat-tempat lain, gerai-gerai lain sebelah dia, semua jual burger yang sama. Aku nak jual burger lain lah. Sos lebih. Ada mayonis lebih. So sebab itu orang akan pergi ke gerai itu lebih. Nampak tak? Pentingnya R&D untuk apa? Supaya ada inovasi dan menyebabkan to create permintaan yang baru. Dan orang akan pergi ke tempat-tempat yang ada kelebihan, ada inovasi dan juga memberikan dia punya keunikan. So itu adalah faktor-faktor defisit akaun semasa. Okey. Cikgu rasa cukup kat situ, jangan lebih-lebih, nanti kan kamu dah tepu. Okey, baik. So kesimpulannya, apa yang kita belajar pada hari ini? Okey. Kita belajar hari ini berkaitan dengan iaitu imbangan komposisi, imbangan pembayaran. Di mana kita telah lihat komposisi dagangan Malaysia ada ekspor dan import. Okey, dan kita telah lihat tentang ekspor barang nampak dan juga ekspor barang tak nampak, perbezaannya. Begitu juga kita telah lihat tentang import barang nampak dan import barang tak nampak. Okey, dan juga perbezaan dia. Dan kita telah lihat tentang imbangan pembayaran, iaitu imbangan pembayaran ini merujuk kepada 3 jenis akaun, akaun modal, akaun semasa dan akaun keuangan. Dan kita beri tumpuan kepada akaun semasa, dan akaun semasa ada 4 akaun yang penting, akaun barangan, akaun perkhidmatan, pendapatan prima dan juga pendapatan sekunder. Okey, dan perbezaan-perbezaannya. So kita telah lihat tentang imbangan dagangan, sama ada imbangan dagangan itu lebihan, seimbang ataupun kurangan ataupun defisit. Dan daripada situ kita telah lihat tentang akaun pendapatan, ada jenis-jenis dia. Okey, begitu juga kita telah lihat tentang defisit dan lebihan akaun semasa. Bagaimana ianya berlaku dan sebab-sebab ianya berlaku. Okey. So ada sebarang soalan untuk ditanyakan tak?
Nak tanya-tanya sekarang. Ya. Nak tanya-tanya sekarang. Faiz, Yasmin Aili,